Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So guys, pagi ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis. So hari ni hari Sabtu Ahad, sesuatu yang menarik akan berlaku di Sabtu Ahad selalunya. So tengok adakah berlaku pump ataupun berlaku dump. So guys, let's go ke coin market cap untuk review market secara keseluruhan. So guys, ini adalah coin market cap. So macam biasa, untuk siapa yang masih baru, ini coin market cap. Untuk first, apa yang data yang perlu tengok di coin market cap, yang pertama ialah total market cap itu sendiri tu. Total market cap dalam kripto ialah burst number ada di 2.1 trilion. So kalau ikutkan daripada review malam tadi, kita tengok ada berlaku peningkatan lah sebanyak 5.2%. So semalam dalam 2.2 trilion, sebenarnya peningkatan 100 million 2.1. Macam tahu kita ada target 2.2 untuk bila total market melepasi 2.2 trilion. So sepatutnya untuk kita akan buat higher high, another ke all-time high dia 2.5. Kemudian kita akan expect untuk total market terus melakukan peningkatan buat high baru. Bila kita tengok total market terus grow ataupun terus meningkat, kita akan tengok harga kripto juga akan meningkat. Kita tengok untuk volume untuk semalam 109. So sedikit pengurangan kalau ikutkan tu. Kita tengok untuk persen ada berlaku pengurangan atau peningkatan. So pengurangan banyak 4.1%. So volume semalam tak berlaku banyak transaksi jual atau beli, tapi dalam 100 hampir 110 bilion lah. Ada untuk BTC dominan sedikit meningkat semalam dalam 43.8. So 44%. So masih lagi kata dalam target zone untuk sampai 40%. Ada Ethereum 18.3 maintain dalam 14 semalam 18.8. So 8 sedikit pengurangan. So kalau ikutkan sini dominance expected Ethereum tak banyak berlaku perubahan, tapi zone sedikit penambahan harga dalam Bitcoin. So guys, let's go kita tengok secara keseluruhan untuk harga kripto semasa untuk tempoh 24 hour untuk satu hari semalam daripada 8 pagi ke 8 pagi ni. So sekarang baru dalam 6.30, kita ada masih dalam lagi 1 jam setengah lagi untuk complete 24 hour. Tapi kita boleh baca data ni kat mana Bitcoin sekarang berada hampir 50k. Macam cakap 49.1, so masih jauh 49.1. Macam cakap kita ada major resistance untuk Bitcoin di kawasan 50 something ke 51. So antara 50 ke 51k adalah kawasan major kata trend line first, orang kata bottom major resistance, mana kita punya bulk resistance tu luas antara 51 ke 56 ataupun 58k. So itulah kata major resistance untuk Bitcoin. So expected untuk sampai di 50 atau 51 dulu sebelum kita tengok ada sedikit rebound sikit ke bawah untuk retest balik trendline sebelum terus melakukan kenaikan. So untuk semalam 24 hours Bitcoin naik hampir 6%, 5.69% regain balik untuk weekly. Macam tahu untuk hari semalam weekly down negatif 1. So hari ni hari Jumaat dah ni satu Ahad tu kata ada lagi penambahan dalam 3.35% kembali balik lah. Macam kita tengok untuk awal hari Isnin tu dalam 48. So minggu ni adalah harga tertinggi lah 49. Daripada kita jatuh 65k tu, ini adalah harga tertinggi lah untuk rebound balik ke atas harga paling tinggi 49.1. So adakah kita tak berjaya untuk sampai di major resistance di bottom je? Nanti tengok chart dan nanti Zul akan tunjukkan di chart. So untuk Ethereum price ber-3.268. So macam cakap untuk kenaikan tak banyak berlaku di Ethereum, tapi ada juga lah dalam $100 dalam 3.1 ke 3.2. So peningkatan dalam 3.28%. Macam tengok untuk weekly dah jatuh. Sebab apa? Untuk minggu ni kita paling tengoklah 3.3k atau dia betul sentuh di major resistance, kemudian dia berlaku bounce sikit lah. Almost itu jatuh dalam 3k, so dalam 300 pengurangan. So untuk hari ni, untuk performa Ethereum untuk minggu ni down 0.38%. Tapi pun hari ni ada satu Ahad, so mungkin ada lagi peningkatan. So tengoklah macam mana recovery untuk Ethereum. So untuk Cardano semalam dah pun hit dia punya all time high iaitu 2456. So untuk price tertinggi untuk Cardano tu expect dalam $250. So hari ni pagi ni tengok untuk malam tadi bounce sedikit ke dia punya kawasan all time high dia tu, expected very good position untuk buy lah sekali. Sebab apa? Kita nanti tunjukkan di chat kenapa dia very good position untuk buy untuk long term. Tapi aku kata agak risky, bukan risky, good position untuk buy, tapi price masih boleh jatuh. Tapi sekiranya Sabtu Ahad ni melakukan penambahan yang banyak, so expected Cardano boleh pergi ke almost ke 3k lah. So nanti dia tunjukkan di chat. So untuk weekly, untuk daily hampir 4%, untuk weekly 22%. Untuk Cardano untuk minggu ini saja peningkatan 2.2%. So untuk Binance
Binance dah pun sampai dia punya target, first target itu 450. So macam juga Binance masih jauh dari dunia ke major resistance dalam 520. So now dah berada 450. So nanti dia akan tunjukkan next resistance kat mana price Binance akan pergi seterusnya. So untuk Binance malam peningkatan banyak 6%, untuk weekly 12%. Tu untuk weekly. Untuk daily banyak Binance melakukan peningkatan banyak 6% kalau ikutkan Cardano. Bitcoin hampir 6%. So orang kata Binance adalah orang kata peningkatan yang banyak lah, daripada 420 lebih ke 450. So sampai first kita sampai punya resistance, nanti kita tengok resistance bukan dia bertukar je support dan di manakah next resistance untuk Binance. So untuk SRP kembali balik meningkat untuk semalam hampir 5%, macam dalam 1.1. And then kita harga tertinggi untuk minggu ni kita tengok dalam 1.3. So untuk weekly masih lagi recovery walaupun jatuh, sebab apa kita datang daripada 85 sen. So ke 1.3, jatuh sikit 1.26. So untuk weekly masih lagi peningkatan banyak lah, 20.48%. So adakah akan berlaku lagi peningkatan untuk SRP untuk hari ni, satu Ahad tu kita tengok. Nanti kita akan tengok bersama. Untuk Dogecoin kembali balik 0.32% ke peningkatan 3.87, 16% untuk minggu ni. So mana lagi kita tengok yang peningkatan banyak. So untuk Polkadot 6%, 27, hampir $28. Untuk Solana terus melakukan all time high baru. Semalam kena dalam 71, 73. Hari ni malam tadi peningkatan $78. So antara 5 ataupun 7 $7 lah peningkatan untuk Solana, 6.7. So mengingat Solana dah tak ada all time high, dia sedang buat all time high baru. So keep pumping untuk melakukan all time high. Tengok untuk weekly dah, peningkatan untuk hari ni 80%. Tu tengok minggu lepas kita tengok macam mana harga dia dalam 34, 36. Ada 80% peningkatan ke terus ke 17. Sama juga apa yang berlaku di Luna namanya. Luna 75% daripada 23 ataupun $24 terus melakukan 30. So peningkatan 4% untuk weekly 75%. So Matic, tengok Matic hari juga semalam melakukan peningkatan banyak 8% untuk daily. Untuk daily saja untuk 8% dia $1.54. So tengok awal-awal tu ni adalah hal paling tinggi untuk dia bounce daripada jatuh daripada $2.6. So inilah 1.5 adalah harga tertinggi paling bounce. So untuk weekly hampir 5%. So nanti kita tengok chart jugalah di mana apakah pergerakan Matic Net. So let's go guys, kita pergi ke coin, ke chart, tengok apa yang dah berlaku. Pertama kali kita akan tengok total market. Adakah total market dapat lagi melakukan peningkatan? Maju juga sekiranya total market meningkat, kita akan tengok harga coin juga akan terus melakukan peningkatan. So untuk total market semalam apa yang dah berlaku, macam juga semalam tu ada draw minor, another new minor support dan resistance untuk garisan biru ni. So siapa yang terlepas malam boleh tengok video malam tadi tu ada tarik Fibonacci daripada swing low, swing high to swing low tu, kita dapatlah garisan ni. So tu hanya monitor sampai 1.6 dan 2.6 aja. Ada kena tengok macam mana ini. First kita ke yang lebih besar sikit. So ingat ini adalah all time high untuk total market di kawasan rumah dalam 2.5 trilion. So kita round retestment daripada high ke low, kita ada golden bracket Fibonacci resistance. Ini adalah kawasan major resistance untuk total market. So apa yang berlaku di Solana, Luna dan Cardano, kita tengok macam mana dia price itu break major resistance. Kita tengok macam price itu freely pergi terus melakukan ke atas. Sama juga untuk total market. Sekiranya total market dapat break 2.2 trilion top box untuk resistance, kita akan seperti untuk total market juga akan terus melakukan peningkatan dengan drastik untuk melakukan untuk menandakan untuk harga coin akan terus melakukan peningkatan. So untuk total market tu, kita tengok apa yang dah berlaku semalam. Total market berada di kawasan ni, breakout minor resistance yang tu buat ni, yang kecil ni, box kecil ni. Yang box kecil ni so buat minor resistance malam dah pun breakout. Macam juga semalam bila dah breakout untuk minor resistance tu, apa yang kita akan nampak dalam market, dia akan terus melakukan kata tu 1.6 mesti sampai 1.6 lah di dalam 2.1 trilion, 2.13. So kita berada di 2.13 ada di dengan 30 bilion. So kita tengoklah 30 bilion tu peningkatan dalam mana. So expected untuk peningkatan dalam sedikit dalam Bitcoin dan juga sedikit dalam altcoin tu. Kita tengok ada dominan benda market meningkat atau tidak untuk Bitcoin. Sekiranya dominan meningkat dalam Bitcoin, kita expected harga itu akan naik dalam untuk Bitcoin. Sekiranya harga dominasi menurun, kita expected harga itu akan melakukan penaikan dalam untuk altcoin. So apapun kita expected sekarang, semalam kita dah breakout untuk ini, kemudian kita breakout 1.0
dan kita berada di 1.2. So hari ni adakah price itu akan berjaya ke 1.6 ataupun terus ke 2.2? So it's better price boleh sampai ke 2.13 kemudian 2.2, dan kat sini kita tengok kita nak untuk price itu terus melakukan breakout ke atas dan buat sideways lah. Seperti dia boleh main kawasan 2 ni buat base sebelum terus melakukan untuk atom untuk all-time high dia 25 sebelum melakukan kenaikan. So sekiranya price itu expected more untuk total market tu meningkat untuk at least hit 1.6 untuk di 2.13, kemudian kita expected untuk price tu bermain dalam buat base kawasan ni ataupun buat kata sebarang pattern bullish untuk melakukan kenaikan. Dan sekiranya boleh juga berlaku price itu sampai kawasan ni dan kita ada another retest untuk trendline. So kalau retest yang cepat tu expected untuk price itu tak retest trendline ni sebelum price itu melakukan ke atas. So expected price itu naik ke atas dulu dan barulah berlaku retest di trendline, and then good position untuk dia bounce lagi untuk atas, at least pergi ke all time high dia 2.5 trillion. Dan bila total market berada di 2.5 trillion, kita expected untuk harga coin terus akan melakukan peningkatan. So untuk Bitcoin dominant kita tengok, okay, Bitcoin dominant macam dekat, so ada satu draw trendline buran untuk total market untuk dominant Bitcoin. So macam mana expected untuk kenaikan lagi, kita rasa mungkin hari ni kita akan nampak hari Sabtu Ahad sekiranya ada peningkatan. So expected untuk peningkatan untuk Bitcoin lah. Sebab apa, tengok dominant Bitcoin cuba untuk naik ke atas untuk at least test balik dia punya buran tanah hijau ni dalam 45, antara 45% lah. So sekiranya ini berlaku, kita akan tengok harga total market akan meningkat, tengok harga Bitcoin juga akan meningkat. Dan expected sampai sini, adakah kemarin so expected mungkin akan ada breakout. Sekiranya breakout, kita akan nampak harga Bitcoin akan menaik dengan drastik lah. Ataupun kalau sekiranya kita tengok total market rebound ke bawah balik kawasan ni, kita akan nampak altcoin masa altcoin masih belum habis, altcoin akan terus melakukan peningkatan yang drastik. Manakala Bitcoin sekiranya ini berlaku, kerja bound daripada kawasan trendline dan jatuh ke bawah, kita sepatutnya untuk Bitcoin hanya buat pergerakan statik je. Macam cakap, inilah very good position untuk Bitcoin, break 2.2, break 51 kemudian buat pattern dalam tu, kemudian dia rebound balik bawah dan seperti buat sideways saja untuk Bitcoin dalam 51, kemudian untuk altcoin melakukan peningkatan yang drastik. So apapun dalam market, kita tengok apa yang berlaku sehingga total market meningkat, harga coin akan melakukan peningkatan, cuma kita tak tengok dalam bentuk Bitcoin atau bentuk altcoin. So untuk Ethereum dominant, so Ethereum dominant terus melakukan dipping ke dalam box support. So sekiranya jatuh lagi kawasan ni, expected tu hanya dalam 18, so expected untuk dia kita ada quite good support kat kawasan ni. So boleh jatuh sampai sini je, kemudian barulah kita akan bounce. So bila bounce ni, apa tu expected dia akan bounce untuk dominant Ethereum meningkat. Kita expected harga Ethereum juga akan melakukan peningkatan drastik, at least untuk break dia punya kawasan resistance 3.8k untuk dia hit all time high dia 4.3. So nanti tu akan pergi ke chart. So let's go guys, kita pergi ke Bitcoin BTC. So Bitcoin BTC USD. So apa yang berlaku semalam? So macam cakap, so ada buat minor good retracement yang baru daripada swing low to swing high tu. Siapa nak tengok video semalam, review malam semalam tu ada buat. So pagi ni kita tengok macam mana dia berinteraksi dengan kita punya the minor support dan resistance. So ini yang biru ni dah menjadi minor support, yang ini sekarang menjadi minor resistance. So kita berada di 1.2 Fibonacci retracement untuk kenaikan ni. Ke manakah arah pergerakan? Macam cakap, bila break resistance, kita akan sepakat 1.6 mesti sampai tu 1.6 dekat sini, harga dia dalam kawasan 50.7. So sampai ke betul-betul bottom kita punya golden packet dalam 51k. So tengoklah apa harga Bitcoin. So seperti untuk hari ni kita tengok dominant pun ada berlaku, orang kata ada pergerakan untuk ke trendline untuk ke 45%. Daripada sekarang ni 44%, tu ada peringkat 1% dalam total market dominan, penguasaan dominan dalam market. So seperti bila sekiranya total market meningkat hari ini ke 2.13 trillion, tu seperti untuk Bitcoin juga akan melakukan peningkatan at least sampai ke 51 sebelum kita tengok ada sedikit rejection mungkin ke 1.2 balik sebelum ada lagi untuk percubaan breakout ke atas. Apa tu tengok, lalu nak tengok Bitcoin break ke dalam box ini dan buat kata sideways ataupun buat base ataupun buat pattern bullish untuk dapat momentum yang kuat untuk breakout dia punya resistance. So macam cakap, sekiranya kita Bitcoin berjaya breakout major resistance yang ni,
sekiranya Bitcoin berjaya breakout major resistance sama dengan apa yang berlaku di Solana, Luna dan Cardano, price akan terus melakukan peningkatan, at least hit dia punya all time high 65k, kemudian Bitcoin akan buat discovery price untuk kita sampai kat mana discovery price. So macam juga tu ada dah draw ni Fibonacci retracement, harga paling tinggi terus dalam 180k. So ada boleh sampai ke tidak, tu expected dalam 3.642 boleh sampai, dan sekiranya break tu expected 1.6 confirm sampai. So 1.6 kita akan ada dalam 87 billion, 87 dolar. So daripada ini siapa ada buy kawasan ni, enjoy, hold aja. Expected sekiranya break major resistance, kita akan expected price must be hit untuk Bitcoin. Bila break major resistance, kita akan 87 tu. 87 tu lebih guarantee akan sampai. Cuma untuk di atas ni, aku kata rezeki lah, sama ada 181 lah. Bila tu sampai 36, 41, kita akan expected untuk good retracement balik, dan mungkin dalam 30 ataupun 40% dropping balik daripada harga sekarang. So andaikan price tu sampai di 180 atau 50, 40 ataupun 30% retracement, the expected price tu akan jatuh balik dalam kawasan hampir, kalau 30, 20, so expected kalau 80, so 80 dalam 100 bilion balik, almost untuk balik dalam 2.6 lah, 122, ataupun jatuh balik ke untuk buat good retracement sebelum terus melakukan peningkatan. So ingat, a good pump akan melakukan good retracement. So retracement itulah nanti yang kita tunggu untuk pump balik dana yang banyak untuk dalam Bitcoin untuk terus melakukan peningkatan untuk yearly punya return of investment. So hari ni, tahun ni adakah kita dapat melakukan peningkatan? Mostly probably kita akan dapat dalam 100k dulu untuk tahun 2021. Kemudian tahun 2022 mungkin kita akan tengok sampai pertengahan tahun ada peningkatan, kan hujung tahun mungkin kita tengok retracement balik lah. So apapun dalam market kita hanya tengok aja. So enjoy profit untuk kita pembelian di bawah ni. So sekiranya ada good position untuk kita buy, kita akan buy lagi. So next target untuk Bitcoin tu expected agak akan sampai untuk breakout 49.1k ni, 1.2 Fibonacci ke 1.6, almost dalam 57 ke 50.7 ataupun 51k. Kekuasaan ini untuk major resistance, dengan tengoklah adakah price berjaya break atau tidak. Sehingga gagal break, kita expected mungkin ada sedikit bounce ke bawah sebelum ada lagi melakukan peningkatan. So itu untuk Bitcoin. Dan juga kita pergi untuk Ethereum juga. Ethereum kerana price pada di 3, so macam juga Ethereum, so ada tarik juga Fibonacci untuk Ethereum daripada swing low to swing high. So ikutkan ini price Ethereum dah pun breakout dia punya major minor resistance. So now target untuk Ethereum adalah di 1.0 di 3.3, iaitu di mana di bottom golden bar untuk resistance detachment. So sekiranya break ni, macam cakap, break ini satu petanda bagus, kemudian break trailan balik ke atas ni, so another good position untuk dia. Early price tu pergi balik 1.6 ke 3.5. So sekiranya Ethereum berjaya, Ethereum dah pun berjaya breakout minor resistance, now tu expected untuk Bitcoin berada di 3.576. So macam tengok di Ethereum dominant, tengok Ethereum dominant tengah melakukan dropping $18. So expected ada lagi untuk melakukan peningkatan sedikit bounce ke atas untuk dominant. So kat ini ada sedikit bounce ke atas. So expected bounce ini akan menyebabkan harga Bitcoin menuju ke price 1.6 untuk dalam 3.5. So sekiranya Ethereum berjaya masuk ni adalah very good untuk Ethereum, untuk percubaan untuk melepasi major resistance untuk Ethereum antara 3.3 ke 3.8. So price boleh bermain dalam kawasan ni, buat pattern sebelum melakukan breakout ke atas. So break major ni kita akan expected untuk Ethereum at least sampai dia punya all time high di 4.3k sebelum buat price discovery untuk harga paling tinggi untuk Ethereum. So expected harga dalam $13 tak? 13k ke 13k untuk Ethereum sebenarnya dapat melepasi kita punya total, kita punya major resistance. So lepas kita pergi BNB, sebab BNB ni melakukan peningkatan yang banyak. So untuk BNB, so inilah BNB. So macam juga kita jauh lagi di kawasan major resistance 52, dan kita tak turun untuk test ni, kita hanya test di di major support di dalam 3 hampir 400. So kita dah bounce. Sekarang untuk cakap antara ni ada kita resistance dan support. Untuk price dari support akan ke resistance, price dah pun sampai di kawasan resistance dalam 452. So sekarang sekiranya ada lagi momentum kuat untuk
net resistance untuk Binance adalah betul-betul di kawasan box, aku rasa dalam bawah box untuk major resistance dalam price dalam kawasan $510. So sekiranya dapat break trendline ni, kata sedikit dia akan tak ubah lagi ni sebagai support. Sebab apa, dia nak ada solid candle untuk breakout ni, at least dalam 4 untuk daily. Kalau kita dapat daily, so kalau daily kita tengok untuk daily hari ni, sekiranya price ni kita ada masa lagi dalam 1 jam 20 minit, sekiranya candle dapat break solid untuk atas ini, so expected price tu akan bermain dalam kawasan 450 ke 500 untuk melakukan peningkatan untuk lebih drastik untuk minggu depan. So kita tengoklah hari ni adakah akan berlaku peningkatan Sabtu Ahad. So hopefully ada lagi peningkatan untuk Binance untuk terus pergi ke at least test dia punya. Ingat price ke majority untuk top 5 top 10 semua dah dekat dengan kawasan major resistance. Binance belum lagi, Binance, Polkadot, Matic. So antara coin-coin ni belum lagi sampai ke major. So expected untuk kenaikan dalam total market, penyumbang mungkin adalah Binance, SRP, Binance, Polkadot dan Matic ni pembeli akan menyumbang banyaklah dalam total market untuk at least pergi ke major resistance. Kemudian ada bounce sikit, kemudian kita tengok total market terus meningkat. Kita akan tengok harga Bitcoin dominan akan terus melakukan peningkatan dalam percentage dalam total market menguasai dominan. Kita tengok harga Bitcoin terus akan melakukan peningkatan. So juga cycle buran tu akan begitu. Bitcoin naik, Ethereum naik, altcoin naik. So Bitcoin rehat, Ethereum rehat, altcoin akan rehat. Dan kita tengok kembali balik untuk Bitcoin pula akan take place untuk drive market cap melakukan peningkatan. Kemudian Bitcoin rehat, Ethereum naik, Ethereum rehat, altcoin naik. So cycle bulan ni macam tu. Kita ada 3 part, Bitcoin, Ethereum dan altcoin. So untuk Binance masih lagi good position. Sampai ada buy tu di kawasan bawah ni, very good hold untuk sampai kawasan ni. So bila sampai kawasan ni, kita tengok aja at least price tu bermain dalam kawasan ni, baru very good untuk kita buat sekiranya pembelian lagi. Tapi tu sepatut more good position. Bila price tu break dalam 550, barulah kita akan ada very good position untuk another entry untuk Binance. So siapa nak buat dollar cost average tak masalah. Kalau ada buy di kawasan ni, boleh tambah kata buy week. Mungkin minggu ni tambah 200, minggu depan tambah 200. Selagi mana price belum sampai di kawasan 508 ni, bila price berada kawasan ni, kita wait and see je. Wait and see sebab apa, sampai break atas ni barulah kita akan tambah buat balik pembelian dalam Binance. So ingat Binance harga tinggi lah $700. So jauh lagi all time high dia untuk at least sampai. So 450 masih very good position untuk buy untuk long term. So untuk Cardano semalam dah pun breakout dia punya all time high di $2.46. So price paling tinggi semalam lah 256. So untuk ini pun untuk Cardano kita boleh buat kita boleh cari di good minor support dan resistance yang baru, swing low to swing high kat sini. So kita akan dapat sini 3.6 ni kita buang aja. So point 2 kita buang juga. Kita ambil 2 point depan sampai 2.6 je. 2.6 dekat 2.6 sini kita lock. Kemudian 1.6 dah pun sampai 1.6 dan 1.2. So tengok macam mana price itu kata berinteraksi dengan trendline tu, dengan Fibonacci retracement. Very good lah. Sebab tu dia selalu pakai retracement untuk Fibonacci. Dia hanya perlu dapat point lah. So point kat ni macam tu, ambil lower low ni dan swing high ke swing low ni. So dapatlah tu punya Fibonacci retracement. So ini 2 point, ikutkan ialah 2.6. So ikutkan 3.6 dapat berdua kat sini. So cakap price tu akan sampai bila mana major resistance dah pun break. So untuk major resistance ni kat mana dia punya 1.6 good retracement. So 1.6 good retracement adalah di kawasan 3.37. Sebab tu cakap expected untuk minggu ni atau minggu depan probably kita akan harga Cardano sampai ke $3. Sebab apa cakap inilah 1.6 punya price target. Bila break major resistance dah bawa all time high baru, price recovery 1.6 price ni sampai. So bila sampai di 1.6 ni, mungkin kat itu barulah kita akan tengok ada good root bound lah, sama bound kawasan ni atau bukan. Macam ingat 12 hari bulan 9 kita ada smart contract untuk Cardano release. So expected
Untuk kita hari ni baru bulan, hari ni baru 21. So ada masih lagi dalam 3 minggu expected tu. So untuk 3 probably price tu akan sampai di 36. Dan bila sampai 36 smart release contract 12.9, kita expected price tu probably akan lagi terus melakukan kenaikan untuk 2.6 46 macam tu. Harga Cardano paling tinggi tu expected dah dalam $7. So apa pun expected mungkin kita boleh pergi ke $5 tu punya maksimum untuk peningkatan ni untuk $5 sebelum kita tengok lagi adakah berjaya untuk sampai ke $7 untuk Cardano. So guys, itu saja untuk pagi ni, sedikit update untuk major coin, Bitcoin, Ethereum, BNB dan Cardano. So untuk XRP apa semua tu masih lagi good position. Sebab apa kita tengok untuk Cardano ni dah all time untuk lebih melakukan kenaikan untuk Cardano. Kemudian untuk lain-lain seperti Matic tadi lupa, so nak pergi Matic kejap. So Matic dah pun breakout dia punya minor resistance yang tu buat semalam. So dia seperti 1.6 dia kat mana? 1.6 adalah di kawasan ni. So macam cakap, kita ada support di 1.42, kemudian major resistance di 1.7. So seperti price ni akan berjaya break ini, at least untuk hari Minggu ni. Sekiranya Minggu ni ada pump, so seperti and then net resistance adalah di kawasan bawah dalam 1.9. So seperti price Matic boleh break 1.6, kemudian kita akan pergi 1.9 untuk test kita major resistance. Sekiranya major resistance ni kata ada bounce, so seperti mungkin ada bounce sampai sini, mungkin kita akan ada bounce sedikit bawah ni untuk 1.6 horizontal dan trendline. Kalau ini berlaku, very good position untuk ada tambah Matic untuk drive price lagi melakukan kenaikan ke atas. So pun seperti sekiranya ada bounce ni, so nak tambah dalam $281 untuk Matic, untuk at least tambah tu punya Matic punya pegangan dalam market crypto. So guys, itu je untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share pada rakan-rakan anda lain, follow Facebook tu, link ada di description di bawah tu guys. Like and subscribe. Jumpa lagi pagi malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.